Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid yang cikgu sayangi sekalian. Cikgu mendoakan agar kamu sentiasa sihat dan ceria serta lebih bersemangat untuk terus belajar dalam suasana norma baharu pada waktu ini. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi PDPR kita bagi subjek sejarah untuk kali ini, jom kita lihat semula apa yang telah kita belajar dalam sesi PDPR yang lepas. Negara dicabar. Standard kandungan bagi tajuk ini ialah 7.1 campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Standard pembelajaran 1786 British menduduki Pulau Pinang. Seterusnya, pada tahun 1824 Melaka diserahkan kepada British. Sebelum kita mencapai kemerdekaan, negara kita telah melalui beberapa episod getir, ekoran campur tangan, naungan dan penjajahan oleh kuasa asing. Antara kuasa-kuasa asing tersebut ialah antara faktor-faktor yang menyebabkan kuasa asing berminat untuk datang ke Tanah Melayu ialah kerana kedudukannya yang strategik. Kedudukan Melaka yang Baiklah, cikgu berharap agar kamu semua masih mengingati apa yang telah kita pelajari dalam sesi PDPR yang lepas. Jadi tanpa melengahkan waktu, mari kita lihat pula apakah yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan belajar dari tema Kedaulatan Negara, tajuk 7, Perjuangan Kemerdekaan, Unit 4, Kedaulatan Negara dicabar, Standard kandungan 7.1 campur tangan dan penjajahan kuasa asing, dan Standard pembelajaran 7.1.4 menyatakan kesan campur tangan dan penjajahan kuasa asing terhadap pentadbiran dan sosioekonomi. Seperti yang kita sedia maklum, sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, Tanah Melayu telah dijajah oleh beberapa kuasa asing iaitu Portugis, Belanda, British dan Jepun. Setiap jajahan oleh kuasa-kuasa asing, Tanah Melayu atau kini lebih dikenali sebagai Malaysia menerima banyak kesan, sama ada kesan positif atau kesan negatif. Ternyata, kesan-kesan jajahan kuasa-kuasa asing ini memberi kesan terhadap politik, ekonomi dan sosial penduduk di Tanah Melayu. Baiklah, sekarang mari kita lihat lebih terperinci kesan-kesan tersebut. Kita akan mulakan dengan memperkatakan kesan dari segi politik. Kejatuhan Pulau Pinang ke tangan British pada tahun 1786 hanya melalui tipu daya Kapten Francis Light merupakan titik tolak kepada permulaan penjajahan British di Tanah Melayu. Sebelum penjajahan kuasa barat, sistem politik masyarakat tradisional memberikan kuasa mutlak kepada raja ataupun sultan. Namun, selepas perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824, Pulau Pinang ditadbir oleh Lieutenant Governor, sementara Melaka dan Singapura ditadbir oleh Residen. Ianya telah merintis kepada pembentukan negeri-negeri selat yang meletakkan Pulau Pinang, Melaka dan Singapura di bawah satu pentadbiran British. Akhirnya, pada tahun 1826, ketiga-tiga negeri tersebut digabungkan bagi membentuk negeri-negeri selat. Negeri-negeri ini merupakan tanah jajahan mahkota. Ini bermaksud sultan atau raja tidak lagi mempunyai kuasa mutlak ke atas negeri-negeri yang diperintah. Ini kerana setiap keputusan yang diambil berhubung dengan pentadbiran negeri adalah tertakluk kepada persetujuan Kabinet British. Baiklah, kita teruskan. Pada tahun 1839, James Brooke tiba di Sarawak. Penguasaannya ke atas Sarawak bermula apabila dia membantu Raja Muda Hashim untuk menumpaskan pemberontakan kaum Dayak. Sebagai balasan, beliau telah diangkat menjadi Raja Sarawak
pada tahun 1841 dengan gelaran Rajah Putih. Sejak dari itu, corak pemerintahan monarki merupakan corak pentadbiran di Sarawak dan keturunan Brooke telah memerintah sehingga tahun 1946. Untuk makluman, sistem pemerintahan monarki bermaksud sistem pemerintahan beraja. Melalui sistem ini, raja merupakan ketua negara dan baginda mempunyai kuasa mutlak ke atas setiap keputusan yang dibuat untuk negerinya. Seterusnya, selepas tahun 1946, Sarawak telah diletakkan di bawah pentadbiran Inggeris dan telah dibahagikan kepada 5 bahagian yang diketuai oleh residen Inggeris. Baiklah, seterusnya, sebelum Sabah diletakkan di bawah pengaruh SBUB, Sabah atau Borneo Utara berada di bawah pengaruh Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu. Penguasaan SBUB ke atas Sabah bermula pada tahun 1865 apabila Sultan Brunei memberikan konsesi tanah di Sabah kepada wakil Amerika Syarikat dalam tempoh penyewaan selama 10 tahun. Pada tahun 1881, SBUB menguasai sepenuhnya pentadbiran di Sabah dan meletakkan Sabah di bawah kuasa Gabenor yang bertanggungjawab kepada Lembaga Pengarah Syarikat di London. Majlis Penasihat ditubuhkan untuk menasihati Gabenor dalam hal ehwal pentadbiran. Baiklah, seterusnya, pada tahun 1896, Pahang, Negeri Sembilan, Perak dan Selangor telah bergabung menjadi negeri-negeri Melayu bersekutu. Usaha ke arah penubuhan bermula menjelang tahun 1892. Penjajah British mahu menyeragamkan sistem pemerintahan negeri-negeri Melayu. Setelah mendapat persetujuan Raja-Raja Melayu, akhirnya termeterai Perjanjian Persekutuan pada tahun 1895. Salah satu isi perjanjian ialah Raja-Raja Melayu diminta menerima pegawai Inggeris bergelar Presiden Jeneral sebagai penasihat. Selain itu, Raja-Raja Melayu juga hendaklah memberi pertolongan kepada pihak Inggeris apabila diminta berbuat demikian. Baiklah, kita teruskan lagi. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu terbentuk pada tahun 1909 apabila British dan Siam menandatangani Perjanjian Bangkok. Negeri-negeri naungan kerajaan Siam telah diserahkan kepada British. Negeri-negeri tersebut ialah Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Pada tahun 1914, Johor menyertai Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu setelah menandatangani perjanjian menerima khidmat penasihat British dan menjadi ahli di dalam negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Di dalam negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, corak pentadbirannya adalah mengikut cara barat, kuasa sultan dan pembesar tergugat, sistem perundangan barat diperkenalkan dan pegawai British dilantik dalam pentadbiran kerajaan. Baiklah murid-murid, dari penerangan cikgu tadi, jelas dapat dilihat bahawa dengan penguasaan British di Tanah Melayu telah menyaksikan bahawa Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa dan hak memerintah di negeri-negeri yang diperintah. Seterusnya, mari kita lihat pula kesan campur tangan dan penjajahan kuasa asing dari segi ekonomi. Setelah Francis Light menduduki Pulau Pinang pada 11 hari bulan Ogos 1786 dan Stamford Raffles menduduki Singapura pada 6 Februari 1819, maka bermulalah cubaan British untuk menguasai Tanah Melayu dari semasa ke semasa. Kekayaan hasil bumi adalah antara faktor yang menyebabkan British menguasai Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah untuk memenuhi keperluan industri mereka. Baik, kita lihat kesan pertama iaitu berlakunya perkembangan industri perlombongan. Ekonomi komersial Tanah Melayu dimulakan dengan perkembangan perusahaan bijih timah, perlombongan emas di Sarawak,
dan arang batu di Sabah. Seterusnya, perkembangan pertanian komersial. Kegiatan ekonomi sara diri melalui aktiviti pertanian telah berubah kepada aktiviti pertanian komersial untuk tujuan ekspor ke luar negara. Penanaman kelapa sawit, tebu dan kopi di Tanah Melayu, lada hitam di Sarawak dan tembakau di Sabah. Seterusnya, perkembangan penanaman getah. Revolusi perindustrian yang berkembang di Eropah menyebabkan berlakunya permintaan yang tinggi terhadap getah. Disebabkan itu, British di Tanah Melayu telah mengambil langkah untuk mengusahakan tanaman getah secara ladang sehingga menjadi tanaman utama selepas Perang Dunia Pertama. Dan akhir sekali, sistem pembankan moden. Sistem keuangan diperkemaskan dengan mewujudkan bank perdagangan yang pertama iaitu Chartered Mercantile of India, London dan China yang kemudiannya dikenali sebagai Mercantile Bank pada tahun 1859 di Pulau Pinang dan Chartered Bank pada tahun 1888. Baik, seterusnya mari kita lihat pula kesan campur tangan dan penjajahan kuasa asing dari segi sosial. Kesan yang pertama dari segi sosial ialah berlakunya pembentukan masyarakat majmuk. British bertanggungjawab membawa masuk imigran Cina dan India ke Tanah Melayu dengan menawarkan peluang pekerjaan dari sektor perlombongan dan peladangan. Kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu telah membentuk satu masyarakat majmuk serta organisasi sosial dan budaya yang berbeza daripada sebelumnya kesan daripada pendudukan British di Tanah Melayu. Kesan yang seterusnya ialah berlakunya perkembangan bandar baharu. Kewujudan pusat pentadbiran, perdagangan dan pelabuhan oleh pihak British secara tidak langsung menjadi pusat tumpuan segala aktiviti dan pertempatan. Dari situ, wujudlah bandar-bandar baharu seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Sibu. Seterusnya, kesan yang ketiga ialah dari segi perkembangan sistem pendidikan. Sebelum kedatangan British, kanak-kanak Melayu hanya mendapat pendidikan di surau, sekolah pondok dan masjid. Namun, kehadiran British telah memperkenalkan sistem pendidikan vernacular. Penubuhan sekolah Melayu oleh British adalah untuk memberi kemahiran membaca, menulis dan mengira. Seterusnya, kita lihat pula kesan perkembangan sistem perhubungan dan pengangkutan. Perkembangan ekonomi menyebabkan perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan di Tanah Melayu. Jalan kereta api dibina bagi mempercepatkan pengangkutan biji timah ke pelabuhan untuk diekspor. Sistem perhubungan seperti telegraf, telefon, pejabat pos, radio dan perkhidmatan udara turut berkembang. Dan kesan yang terakhir dari segi sosial ialah berlakunya perkembangan perkhidmatan kesihatan. British telah menubuhkan hospital serta pusat kesihatan. Hospital terawal dibina di Taiping dan Kuala Lumpur pada tahun 1880. Institut Penyelidikan Perubatan turut dibina pada tahun 1900 untuk mengawal wabak penyakit. Baiklah murid-murid, penjajahan British di Tanah Melayu meninggalkan kesan yang sangat mendalam terutamanya dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Ketiga-tiga aspek tersebut mengalami perubahan yang sangat mendadak dan mengubah terus Tanah Melayu menjadi negeri jajahan yang memberikan keuntungan kepada pihak British. Kesan yang paling ketara sehingga hari ini ialah kewujudan masyarakat majmuk yang berbilang kaum. Dengan merujuk sistem pentadbiran British, kerajaan Malaysia sekarang terus berjaya membentuk negara Malaysia yang maju dan aman makmur. Baiklah murid-murid, berdasarkan penerangan yang telah cikgu berikan sepanjang sesi PDPR kita pada hari ini, cikgu ingin kamu cuba menjawab latihan pengukuhan yang telah cikgu sediakan ini. Sila imbas QR code yang kamu lihat di dalam skrin. Baik, setakat itu sahaja perkongsian cikgu untuk sesi PDPR kita pada hari ini.
Sehingga kita jumpa lagi di lain waktu, cikgu ucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk belajar lebih banyak lagi topik yang menarik. Jumpa lagi di video yang akan datang.